Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, dapat kita bersama-sama hadir awal ke rumah Allah menanti melaksanakan ibadah Jumaat. Mudah-mudahan kita bersama-sama berniat iktikaf, melaksanakan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan sunnah. Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan kita dalam keadaan kebaikan, sentiasa kita mempelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama, dan dapat beramal dengannya dan menyampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan dan keafiatan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan diberikan kelebihan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Tuan Pengerusi dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah muslimin, muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimat tak ada. Jadi alhamdulillah, hari ini kita nak mengambil lagi pedoman dan nasihat daripada para alim ulama, khusus untuk kita menjadi hamba yang lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan duduk bersama kumpulan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berada pada bulan Rabiul Awal ini, kita bulan yang kita meraihkan tanda syukur dan gembira kita dengan wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampainya Islam dan iman pada diri kita. Sebab itu kita sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih sebanyak-banyaknya, khusus kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menyambut kelahiran, dengan kita menyambut keriangan mengangkat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada kita meraihkan, pastinya kita melakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, dan kita menjauhkan diri daripada apa yang dibenci dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kita mencintai dan merindui Nabi.
Sebagaimana kita dengan manusia yang lain yang kita sayang dan kita rindu, kita tak suka buat perkara yang dia benci. Sebolehnya kita cuba untuk melakukan apa yang dia suka. Itu dengan manusia. Apa yang pasangan kita, orang yang kita sayang, dia tak suka, kita tak buat. Apa yang dia suka, itu yang kita buat. Bahkan lebih untuk Nabi SAW, kerana cinta Nabi SAW adalah cinta melebihi pada yang lain, hatta walaupun diri kita sendiri. Sebab tu di sana ada beberapa perkara, 7 perkara untuk menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW sebagaimana saranan dan juga suruhan Nabi SAW itu sendiri. Yang pertama iaitu kita sentiasa berusaha menjaga kewajipan, kefarduan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, khususnya yang disampaikan kepada kita. Sebab tu kita kena sentiasa mendekati Al-Quran dengan membacanya, mentadabbur, kerana di sana banyak pedoman dan perintah-perintah Allah. Jadi bagi mereka yang mendekati Al-Quran, maka dia akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Ini pertama, yang fardu, yang wajib kita pelihara dan kita sempurnakan. Sebab Nabi kata dua antara perkara yang pertama yang ditinggalkan, yang tidak akan sesat bagi umat ini kalau dia jaga betul-betul, iaitu pertama Al-Quran. Di sana adanya perintah Allah. Maka jaga perintah Allah, pelihara sembahyangnya, zakatnya, yang fardunya, puasanya dan sebagainya. Maka nak membuktikan kita mengikut apa yang Nabi SAW perintahkan. Itu yang pertama, menjaga dan memelihara dan menyempurnakan perintah-perintah Allah yang wajib khususnya. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan kita ini mencintai Nabi SAW, iaitu kita mendekati hadis-hadis Nabi dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Pastinya kita cuba untuk membaca, mengambil hadis-hadis Nabi untuk menjadikan pedoman dan amalan kita. Paling kurang satu hari satu hadis kita dia. Kita baca, kita amalkan satu hari hadis-hadis yang mudah. Sebab tu kalau ada bacaan hadis, kan, majlis-majlis bacaan hadis, jadi cubalah kita sama-sama dengar. Jangan bila ada bacaan-bacaan ini, kita ni mudah untuk kita angkat kaki jalan. Dengar apa yang Nabi nak sampaikan, kerana ini perkara yang pasti, perkara yang benar, dan menjadi satu perkara yang boleh menyelamatkan kita di atas muka bumi ini dan di hari akhirat kelak. Jadi kalau betul cintakan Nabi, rindukan Nabi, maka pastinya kita akan sentiasa teringin untuk mendengar ucapan-ucapannya, kalam-kalam Nabi SAW. Seperti manusia yang lain, bila kita mencintai dia kita, kalau tak dapat jumpa sekalipun, sebolehnya kita nak dengar suara, kan? Nak dengar suara, nak dengar apa, setakat 2 patah perkataan pun jadilah. Itu dengan manusia. Tapi kalau betul mencintai Nabi, maka kita baca hadis. Kerana bila kita baca hadis, seolah-olah kita merasakan Nabi sedang berbual dengan kita, Nabi bercakap dengan kita. Jadi biasakan untuk mengambil hadis Nabi, walaupun sehari, satu hari. Dan kemudian cari sunnah-sunnah Nabi untuk kita amalkan dalam ibadah ataupun dalam kehidupan kita yang lain. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, Nabi dah tunjukkan semuanya kepada kita. Tak ada yang tertinggal, tak ada yang tersembunyi. Semua dia adalah amanah. Cara Nabi makan, cara Nabi masuk bilik air, cara Nabi pakai, pakaian yang Nabi pakai, bagaimana Nabi bergaul dengan keluarga, bagaimana Nabi bergaul dengan isteri-isterinya, sunnah Nabi sebagai seorang suami, sebagai kawan,
sebagai pemimpin, sebagai guru, kan? Macam-macam semua ada. Jadi kalau kita rajin membaca, insya-Allah apa yang kita lakukan itu ini berpandukan dengan apa yang Nabi ajar. Tapi kalau kita tak mendekati, tak nak baca, tak nak dengar, itu yang kadang-kadang kurang sunnah Nabi kita beramal. Jadi nak tak nak kita kena baca, kita kena dengar, baru kita boleh beramal dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang kedua. Dan bahkan ini antara perkara yang boleh menjadikan kita mendapat syafaat Nabi di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, Nabi pesan kepada kita, kalau kita betul mencintai Nabi, iaitu berbakti dan berbaiklah kita dengan kedua ibu bapa. Berbakti dan berbaiklah kita dengan kedua ibu bapa, sama ada mereka ini masih hidup ataupun meninggal dunia. Bahkan yang masih hidup, maka ambillah peluang berbakti dan menggembirakan mereka, kerana mereka itu antara jalan untuk kita menuju syurga. Jangan sampai seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, celaka bagi mereka yang ada keduanya ataupun salah seorang daripadanya, tetapi dengan adanya mereka itu tidak menjadikan kita ini bahagia, khususnya di hari akhirat kelak. Tidak menjadikan kita ini masuk ke dalam syurga Allah. Sedangkan jalan tu dah ada, kan, kuncinya tu dah ada untuk kita menuju syurga, tapi kita tak gunakan dengan betul, kita tak manfaatkan, sehingga kita tidak boleh untuk menuju ke syurga. Apa dia? Itu kedua ibu bapa tadi. Jadi kita walaupun dah meninggal dunia, tapi kita masih lagi melaksanakan sebagai seorang anak, kan, yang sentiasa mendoakan apa-apa amalan yang kita lakukan, kita sedekah ke, kita puasa ke, kita buat apa pun, kita tak tinggal untuk menghadiahkan kepada mereka. Jadi itu antara kita. Mudah-mudahan kita sentiasa digelar sebagai anak yang soleh, bukan sahaja ketika mereka hidup, bahkan walaupun mereka meninggal dunia, kita masih lagi digelar anak soleh. Mungkin waktu dia hidup kita berbakti, tapi bila dah meninggal dunia, dia dah tak ada, mereka dah tak ada, kita buat tak tahu. Jadi cukup tak sekadar tu tak, walaupun mereka meninggal dunia pun kita kena kekal berbakti dengan mereka. Sebab tu doa untuk kedua ibu bapa tu jangan tinggal. Doa lepas mayat, doa dalam hadis apa? Doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, itu. Cuba baca ni kena betul juga. Dia doa untuk sendiri, doa untuk beramai-ramai. Kalau doa untuk sendiri, Rabbi firli zunubi, ataupun Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Duduk sorang-sorang. Ataupun Rabbi firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau beramai-ramai, kan, macam imam baca ataupun kita baca untuk satu keluarga beramai-ramai. Dia lain pula, Rabbana ighfir lana, kan kita baca Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, lain. Ataupun Rabbana ighfir lana dhunubana, kan, dah ada dua lah, zunubana boleh, tak letak zunubana pun boleh. Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami, ataupun tambah zunubana, dosa-dosa kami, wali walidina, dan ampunkan kedua ibu bapa kami, warhamhum, dan rahmatilah ataupun kasihanilah mereka, kama rabbayani, seperti mana mereka melihara kami, saghira ataupun sigara, ketika kami kecil. Jadi amalkan doa ini, dan membaca doa ini sebaiknya selepas kita berselawat ke atas Nabi SAW. Itu turutan dia. Turutan membaca doa kedua ibu bapa ni,
sebaiknya selepas selawat ke atas Nabi. Kadang-kadang kita berdoa macam-macam, kita dah minta, dah tak tahu nak minta apa. Sebelum Rabbana Atina tu baru kita baca Rabbana fir lana wa liwalidina warham. Ujung-ujung kita letak doa tu, kan? Ujung-ujung seolah-olah tak berapa penting. Kita minta dahulu yang dunia, yang lain-lain, urusan kita ujung. Sebelum nak tutup doa, baru kita baca doa untuk kedua ibu bapa. Jadi ulama ajar, sebelum kita nak minta apa-apa, selepas pujian, selepas selawat, lepas kepada Allah, selepas kepada Nabi SAW, lepas tu kepada kedua ibu bapa. Itu nombor 3. Kepada kedua ibu bapa. Dah minta kedua ibu bapa ke, baru kita mulakan dengan doa-doa yang lain. Mendahulukan doa untuk urusan akhirat dahulu. Jangan minta dunia je semua, kan? Limpahan rezeki, kan? Contoh, dimudahkan kerja dan sebagainya. Maknanya ambil urusan akhirat itu, kemudian baru urusan dunia. Jadi itu yang ketiga, maknanya berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian yang keempat, bahkan berbakti kepada kedua ibu bapa ini, ianya boleh menjadi asbab untuk kita diterima doa yang lain. Sebab tu sikit tambah kisah ketika 3 orang pemuda yang tersembunyi di dalam gua. Kita pernah dengar kitab kisah ni, Nabi rakamkan, ulama bawa dalam kitab Riyadhus Salihin. 3 orang yang tersembunyi, terperangkap di dalam gua. Salah seorang daripada mereka ni berdoa. Dia 3 orang berdoa, 3-3 berdoa. Sedikit-sedikit terbuka pintu gua tu. Pintu gua tu jatuh, tertutup dengan batu yang besar, tak boleh keluar. Seorang doa sekian-sekian, doa terbuka sikit. Seorang lagi doa sekian, terbuka sikit. Seorang lagi berdoa kepada Allah. Mereka ini mengambil barakah dengan amalan yang mereka lakukan, masing-masing dengan amalan masing-masing, amalan soleh masing-masing. Salah seorang dari mereka, dia kata, wahai Tuhanku, dahulu saya mempunyai kedua ibu bapa, kan? Dan dia sentiasa mendahulukan kedua ibu bapanya. Nak beri makan pun, dia takkan beri makan kepada ahli keluarga dia selagi mana ibu bapa mereka tak kenyang, gitu. Sehingga pada satu masa dah malam, ibu bapa dia tidur, tapi dia nak bagi makanan ni, ibu bapa dia tak makan lagi. Anak-anak dengan isteri dah lapar, tapi dia tak boleh nak bagi anak-anak dia dulu selagi ibu bapa dia tak bangun makan. Begitu sekali. Ibu bapa dia bangun makan, dia bagi makan, baru dia bagi isteri dan anak-anak. Anak kata dia punya memberikan perhatian, berbakti kepada kedua bapa. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, kalaulah ini dikira sebagai satu amalan yang ikhlas, yang diterima di sisi kamu, maka permudahkanlah urusan kami. Maknanya bukakanlah pintu gua ni. Akhirnya terbuka lagi. Akhirnya mereka dapat keluar. Sebab itu dia kata, kerana dengan barakah, bahkan dengan keredaan mereka berdua ini, kita mudah untuk menuju syurga Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ulama sebut, iaitu jangan tinggal majlis ilmu. Makna jauhkan diri daripada kejahilan. Jauhkan diri daripada kejahilan. Kerana Nabi SAW tidak suka umat dia jahil. Lebih-lebih lagi dalam urusan amalan dia, urusan agama dia. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Nabi SAW, rindu kepada Nabi SAW, nak bersama Nabi SAW, maka kita berusaha untuk hilangkan kejahilan dalam diri kita, ataupun kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu walaupun secara yang asal. Tak mahir, tak pandai, tak jadi seorang alim, tak jadi ulama, itu tak dikira. Yang penting menuntut ilmu tu. Yang penting datang belajar. Yang penting datang kita baca. Maknanya kita menuntut ilmu, baca dan sebagainya. Kerana ini memang antara perintah yang pertama Allah sampaikan kepada Nabi SAW melalui wahyu.
Jadi kita kata itu yang keempat. Kita duduk dalam majlis ilmu ataupun kita mendekati ilmu untuk menjauhkan diri kita daripada kejahilan. Kerana kejahilan ini boleh menjadikan kita jauh daripada melakukan ketaatan. Keempat. Kemudian yang kelima, iaitu jaga hubungan silaturahim. Jaga hubungan silaturahim, ukhuwah. Satu perkara yang Nabi sangat titik beratkan. Dan inilah perkara pertama yang Nabi SAW bila sampai saja di Madinah dalam peristiwa hijrah, perkara inilah pertama sekali yang Nabi SAW lakukan. Hubungkan perhubungan silaturahim di antara puak-puak di kalangan Madinah, di kalangan Muhajirin dan Ansar dan sebagainya. Dan Nabi berpesan sehingga di dalam satu majlis, sebelum Nabi SAW nak mulakan majlis, Nabi tanya, siapa yang ada memutuskan silaturahim, sila keluar daripada majlis ni. Bukan kata siapa yang tak semayang, siapa yang tak puasa, sila keluar, tak. Nabi sebut siapa yang ada putuskan silaturahim, sila keluar daripada majlis ni. Sahabat pun Sayyidina Abu Hurairah bila bersama tabi'in, sebelum mula majlis, siapa yang ada putuskan silaturahim, sila keluar daripada majlis ni. Nak kata pentingnya. Sebab apa? Sebab dalam satu perhimpunan, satu majlis, yang ada di dalam majlis tersebut di kalangan mereka yang memutuskan silaturahim, maka ia boleh menjadi penghalang rahmat turun dari dalam ke majlis tersebut. Sebab tu bahkan dengan memutus silaturahim itu, dia menjadikan penghalang untuk amalan kita diterima di sisi Allah. Jadi pastikan kita berusaha untuk berlapang dada dengan manusia yang lain, bermaaf-maafan, besar mana pun urusan, kerana yang kita lebih nak memikirkan iaitu kemudahan hisab kita di hari akhirat kelak dan kebahagiaan kita di sana. Kalau urusan kita tak selesai di atas muka bumi dengan manusia yang lain, maka dia akan lebih berat ketika mana dihisab, nak diperhitungkan. Kalau banyak kita buat putuskan silaturahim, banyak lagi dengan manusia kita bertelagah, semakin beratlah hisab kita di hari akhirat kelak, walaupun kita banyak beramal. Itu pesanan Nabi. Kemudian yang seterusnya, yang ke berapa tu? 5, 6. Kemudian yang seterusnya, mendekati orang-orang yang soleh. Mendekati orang-orang, berkawan dengan orang-orang yang soleh dan mendekati para alim ulama. Mendekati orang soleh, mendekati para alim ulama, kita akan dapat aura kebaikan mereka. Dan kadang-kadang secara tak langsung, bila kita bersama dengan mereka, kita pun terjaga diri kita. Makin kerap kita bersama mereka, makin banyaklah kita akan jaga. Jarang kita bila berjumpa dengan orang-orang yang baik, satu kumpulan, semuanya orang-orang yang baik, kita nak cakap benda yang tak baik pun kita segan. Secara automatiknya. Kalau semua di kalangan mereka ni pergi masjid, kita tak pergi, pun kita akan rasa segan. Jadi kita pun akan terikut sama. Sebab tu kena berkawan dengan mereka. Walaupun pada permulaan lebih pada terpengaruh dengan mereka. Tapi gitulah dalam keadaan kita nak menjadi orang yang baik, memang perlu. Sebab tu kita kena cari pendorong. Dan pendorong kita ni iaitu berkawan dengan orang baik, dengan mendekati para ulama. Kerana dengan mendekati mereka ini, kita sentiasa mendapat pendidikan, input, nasihat dan sebagainya. Tapi kalau kita jauhkan diri daripada sentiasa ataupun jauhkan diri nak duduk bersama dengan orang-orang yang baik ini, orang yang soleh, bahkan kita lebih ambil masa kita lebih dengan orang-orang yang lalai, mereka yang sentiasa melewatkan sembahyang, mereka yang tak jaga perintah Allah, maka kita takut sama akan terpalit bersama-sama dengan mereka. Wa'iyazbillah min zalik. Nabi pun pesan, kan, almaru ala dini khalili, seorang itu mengikut pada cara hidup kawan dia, kan. Sebab tu Nabi pesan, tengok betul-betul siapa kamu berkawan. Kalau kita berkawan orang yang baik, insya-Allah kita akan jadi baik. Dan kemudian yang terakhir, itu pastinya yang besar, yang menjadi sebab atas segalanya diterima di sisi Allah, iaitu berselawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi SAW. Ulama tak selawat walaupun letak akhir, tapi kerana ini antara faktor untuk mendapat syafaat Nabi SAW di hari akhirat. Lagi-lagi pada hari Jumaat,
Kan hari memperbanyakkan selawat. Kejap lagi khatib suruh kita selawat. Selawatlah ramai-ramai. Hukum dia sunat walaupun dalam khutbah. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi saya kira setakat itu saja. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kurang dan silap itu daripada saya sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kita supaya kita berada dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa amali la turfa' wa du'a'i la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.